Nanti bisa selesai. Tak senang sikit. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Salatu wassalamu ala abil qasim al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa adili kamalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam awal Zulhijjah, adalah waktu saat yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan saat-saat dan waktu-waktu ini yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal di dalamnya itu lebih dicintai oleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari yang mana amal dalamnya itu sangat dicintai oleh Allah melainkan 10 hari awal Zulhijjah. Itu hari yang paling dicintai oleh Allah. Itu amal dalamnya itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak mengejar cinta Allah, yang nak cinta Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya. Itu beramallah dalam 10 awal Zulhijjah, yang berbaki tak banyaklah. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Inilah waktunya untuk kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di zaman orang mencari murka Allah, di zaman penuh dengan musibah, bala, inilah cara yang terbaik untuk kita mengangkat bala, mengangkat musibah ini, dengan kita menarik rahmat Allah dengan amal saleh, mencari cinta Allah, khususnya amal dalam awal 10 Zulhijjah ini mendatangkan banyak rahmat, kasih sayang, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk salafun salih, para awliya salihin, mereka menggunakan peluang 10 awal Zulhijjah ini untuk betul-betul beramal, untuk betul-betul berzikir, untuk betul-betul taubah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk betul-betul menghidupkan malam dan siang mereka dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka sangat nakkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa nak cinta Allah, maka khususkan waktu jadi awal Zulhijjah ini untuk kita memperbanyakkan amal saleh, khususnya zikrullah. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung sikit hadis 40 berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddithu bi hadithin min hadithi fayaqulu bainana bainakum kitabullah azza wa jal fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa man wajadnahu fihi min haramin haramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Rawahu Abu Dawud Ibn Majah. Allahu sallallahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, maksudnya hampir tiba satu zaman di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas kerusi kemegahannya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis dari hadisku. Maka ia berkata, peganglah kami dan kamu hanyalah kepada kitabullah. Itu Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Quran, kami halalkan. Apa yang diharamkan oleh Al-Quran, kami haramkan. Kemudian Nabi SAW menunjukkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok keterangan dia.
Laki-laki dimaksudkan dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Katanya ia hanya percaya kepada Al-Quran saja, dan baginya hadis bukan menjadi sumber hukum dan tempat rujukan. Pada hakikatnya golongan ini ialah golongan yang tidak percaya kepada Al-Quran dan juga tidak percaya kepada hadis. Maksudnya nanti di akhir zaman, di antara penyakit-penyakit umat akhir zaman iaitu menolak hadis Nabi SAW. Dalam hadis ini, berkaitan dengan hadis, ada beberapa masalah. Ada orang yang mereka itu memalsukan hadis, mencipta hadis-hadis palsu. Ada pula yang menolak hadis Nabi SAW. Dan ada pula terlalu keras dalam menghukum hadis, sehingga hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan dan sebagainya dikatakan palsu. Berkenaan dengan hadis, ada orang yang mencipta atau mengadakan hadis palsu. Ada orang yang menolak terus hadis, dan ada orang yang terlalu keras dalam menghukum hadis. Allah SWT. Semua ini adalah suatu penyakit Allah SWT yang ada dalam hati seorang kepada hadis Nabi SAW. Dan ini adalah problem yang berlaku Allah SWT, khususnya di akhir zaman. Itu fitnah dalam bidang ilmu hadis Nabi SAW. Satu penting yang di zaman ini kita mempelajari hadis Allah SWT. Bukan hanya kita belajar hadis, itu kita baca dan kita dengar. Dia panggil apa? Belajar secara riwayah. Kita mengaji ini riwayah lah, secara riwayah. Mengaji hadis ni ada riwayah, ada dirayah. Itu ilmu hadis. Kita sebaiknya kita cuba juga mengaji, walaupun tidak fardu ain lah mengaji ilmu hadis ni. Tetapi cubalah kita ambil ilmu hadis ni. Khususnya ilmu-ilmu salah hadis. Kenapa? Allah SWT. Kerana ilmu hadis ni adalah ilmu yang terfitnah di akhir zaman. Orang tolak hadis, orang keras menghukum hadis dan sebagainya. Ada yang sampai mengatakan dhaif itu hadis palsu, sama macam hadis palsu dan sebagainya lah. Jadi penting juga untuk kita mempelajari mustalah hadis bagaimana mampu. Allah SWT, istilah-istilah hukum ahkam hadis dan sebagainya, sanad-sanad Allah SWT, darjat hadis dan sebagainya. Penting untuk kita mengaji. Kenapa? Untuk menolak segala fitnah, untuk menolak segala untuk menolak fahaman golongan-golongan yang Allah SWT, mereka itu tidak betul fahamannya pada hadis Nabi SAW. Penting, penting. Allah SWT. Kalau tidak, kita terpengaruh dengan golongan yang mengatakan mereka pakar hadis, tetapi akhirnya mereka itu hanyalah orang-orang disebut penolak hadis, pemalsu hadis Nabi SAW. Okey, alhamdulillah. Penting kita tahu juga ilmu hadis ni. Orang yang belajar hadis tu dia membela Rasulullah SAW. Orang yang belajar hadis pada zaman ni, mendalami ilmu hadis, mereka itu sedang pertahankan Rasulullah SAW. Dan belajarlah ilmu hadis itu dengan para muhadisin yang sebenar. Muhadisin yang mu'tadidin, bukan yang musyaddidin. Muhadisin yang mu'tadidin itu muhadis yang mereka itu tak terlalu ringan dalam hukum hadis dan tidak terlalu keras dalam hukum hadis. Dan elakkan kita mempelajari, mengambil daripada kitab-kitab ataupun daripada guru yang mereka itu muhadisin yang musyaddidin, yang terlalu keras menghukum hadis. Allah SWT. Dan sebaiknya adalah kita meninggalkan mereka yang terlalu keras dalam hukum hadis Nabi SAW. Tak apalah, jadi dalam ini hadis ni golongan yang mereka itu menolak hadis Nabi SAW terus. Dia panggil golongan anti hadis. Golongan anti hadis ini keluar di akhir zaman dan mereka sangat ramai. Allah SWT. Kita boleh tengok di Malaysia sendiri banyak kumpulan-kumpulan yang mereka disebut anti hadis, menolak hadis Nabi SAW. Apa maksud mereka menolak hadis Nabi SAW? Disebut oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam di sini, iaitu mereka mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka, hadis ini bukan sumber untuk mengambil hukum, bukan sumber panduan dalam agama. Cukup Quran, kata mereka. Quran dah lengkap. Kenapa nak cari hadis lagi? Quran dah ada semua, kenapa nak perlu hadis? Hadis tak perlu pun. Kita hanya perlukan ayat-ayat Quran saja. Ini kitab Allah, kalam Allah Subhanahu Wa Taala.
mereka mengingkari kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan apa? Kami hanya percaya pada Quran, kami tak percaya pada hadis. Ini golongan anti hadis. Dan Nabi telah sebut tentang golongan yang akan keluar di akhir zaman. Dan baginya hadis bukan menjadi sumber hukum dan tempat rujukan. Tak merujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya kata Syekh Fahmi Zamzam, ini adalah golongan yang tidak percaya pada Al-Quran. Mereka kata apa? Kami percaya pada Quran. Cukup Quran, hadis tak perlu. Hakikatnya mereka sendiri tak percaya pada Quran. Allah SWT. Nampak zahir macam mereka ini bagus. Sebab apa? Nak Quran ya, hadis tak mau. Nak kalam Allah saja, percaya pada kalam Allah saja. Sumber daripada Quran saja, nampak macam bagus. Hakikatnya kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, penyusun kitab kita ini, mengatakan mereka sebenarnya golongan yang tidak percaya pada Quran. Tolak Quran sebenarnya. Orang yang tolak hadis, dia terima Quran saja, sebenarnya dia tolak Quran. Allah SWT. Okey ya? Allah SWT. Kenapa? Karena Allah SWT, Quran sendiri yang mengajakkan kita untuk mengikuti apa saja yang diberitahu, diajarkan, diperintahkan atau dilarang oleh Rasulullah SAW. Quran sendiri yang mengiktiraf Nabi Muhammad SAW. Quran sendiri yang perintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW. Man ata'ar Rasul faqad ata' Allah. Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Tapi ada orang yang kata kami nak patuh Quran, hadis sama. Sebenarnya dia tidak percaya pada Quran, dia menolak Al-Quran, dia menolak hukum Quran. Yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panduan dalam hidup kita. Yang menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai imam, pemimpin kita. Allah SWT. Yang Quran itu suruh kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Dan juga tidak percaya pada hadis. Teruknya golongan anti hadis kenapa? Mereka dikira orang yang menolak Al-Quran dan menolak hadis. Nampak dia hanya menolak hadis, sebenarnya hakikatnya dia menolak Al-Quran juga. Alhamdulillah. Kerana orang yang mendustakan salah satu dan keduanya sama dengan mendustakan kedua-duanya. Siapa menolak salah satu, siapa dia terima hadis saja tolak Al-Quran, dikira tolak dua-dua. Siapa tolak hadis saja terima Quran, dikira tolak dua-dua. Tak boleh, dua-dua kena terima, wajib. Dan sebenarnya kita tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak kembali pada hadis Nabi. Bahkan orang yang mendakwa kami hanya pandu hadis, kami nak hadis saja tak mau Al-Quran. Quran dah cukup dah, kata mereka. Orang ini, Allah SWT, mereka menolak hadis Nabi, padahal hadis Nabi itulah yang dapat memahamkan kita pada Al-Quran. Padahal hadis Nabi itulah sumber untuk Allah SWT, kita memahami makna-makna Al-Quran, maksud-maksud Al-Quran. Allah. Bahkan Nabi Muhammad adalah orang yang paling memahami Al-Quran. Nabi Muhammad adalah sebaik orang dalam membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini disebabkan kerana Al-Quran banyak menyebutkan garis-garis besar ajaran Islam dan dalam bentuk yang global. Manakala hadis pula maka ialah yang berfungsi untuk merinci isi dan kandungan ayat Al-Quran tersebut serta menerangkan segala permasalahan yang sulit-sulit. Hadis Nabi menerangkan lagi Al-Quran. Golongan ini dianggap telah keluar dari ikatan agama Islam, maka hendaklah ia berhati-hati dengan mereka. Golongan ini sebut kafir, keluar dari agama Islam, na'udzubillah min dzalik, kerana menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita berhati-hati daripada mereka, kata pengang kitab kita. Maka golongan ini telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan muncul, mereka akan mengatakan cukup dengan Al-Quran, tak perlu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tahu mana golongan tu golongan mana, kajilah, memang banyaklah dalam media pun sangat banyaklah menulis berkenaan dengan golongan-golongan yang di Malaysia ini, khususnya menolak hadis Nabi SAW. Terus, tapi pada hadis yang lain kita baca sikit ya. Kalau perlu kita hurai banyak, kita hurai. Jadi untuk kita selamat daripada diri kita, untuk kita selamat diri kita daripada golongan anti hadis ni macam mana? Kena duduk dengan para ulama. Jangan hanya membaca. Kadang-kadang golongan anti hadis ni masuk di universiti-universiti, masuk dalam politik, masuk di kampung-kampung, masuk dalam media sosial kita. Kadang masuk golongan anti hadis ni, kita tak perasan. Macam mana kita nak perasan orang tu anti hadis? Golongan anti hadis yang telah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita dekati mereka, ikut mereka, jangan. Dengan kita dekati para ulama, belajar hadis daripada para ulama, ambil ilmu daripada ulama. Allah SWT. Dengan itu kita akan selamat daripada golongan disebut anti hadis.
Karena kadang-kadang golongan anti hadis ni kadang-kadang mudah orang terpengaruh dan terikut dengan mereka. Kenapa? Kata-kata mereka tu sedap. Kata-kata mereka tu tak nampak salah, nampak betul saja. Kenapa mereka mengatakan Quran ni mukjizat kan? Quran ni dah sempurna kan? Quran, nampak. Apa perlu hadis lagi? Kadang orang terpengaruh. Penting kita belajar dengan para ulama untuk kita mengetahui betapa pentingnya sumber kedua ini, itu hadis Nabi SAW. Ya, duduk dengan para ulama, teruskan mengaji. Ini saja cara untuk selamat di akhir zaman. Talaqi, tawaqi, taraqi. Itu saja untuk menyelamatkan kita di akhir zaman. Itu talaqi. Allah SWT. Kena belajar dengan para ulama. Lepas tu kita kena tawaqi, jaga diri kita, amal daripada segala maksiat, dosa dan sebagainya. Barulah waktu itu kita taraqi, kita akan ditingkatkan, kita akan meningkat naik, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan. Terus hadis ke-7, golongan yang sentiasa menang. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Okey ya. Ada riwayat zahirin al-haq. Apalah. Hadis riwayat Bukhari ya. Sentiasa ada di kalangan umatku, sabda Nabi SAW. Maksudnya sentiasa ada dalam kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka. Sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, mereka sentiasa menang. Okey ya. Keterangan Allah Ta'ala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berjanji akan memelihara kitabnya Al-Quran dan berjanji untuk melahirkan generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah supaya golongan mukminin sentiasa wujud di permukaan bumi ini. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam, mulai zaman permulaan perkembangannya hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji di sepanjang sejarah dengan ujian yang berat-berat. Ujian itu bermula dari tantangan golongan musyrikin di Mekah dan seterusnya tantangan munafikin Yahudi dan Nasrani di Madinah. Kemudian timbul pula gerakan riddah, iaitu golongan murtad. Majusi yang berselimutkan Islam, golongan Batiniyah, pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani, serangan bangsa Tatar, Mongol yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Begitu pula halnya dengan pembantaian terhadap kaum muslimin ketika jatuhnya kerajaan Islam di Andalus, itu Spanyol. Dan seterusnya bersambung dengan pengaruh pemikiran imperialis barat terhadap dunia Islam, gerakan Zionis Yahudi dan misionari Nasrani yang mempunyai peralatan yang canggih. Panjang ni. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda berkenaan dengan akan tetap ada satu golongan, satu kelompok dalam umat Nabi SAW yang mereka itu di atas kebenaran. Allah SWT. Dan mereka itu sentiasa menang. Allah SWT. Sehinggalah Allah SWT. Hatta ya'ti amrullah. Sehinggalah hari kiamat. Maksudnya apa? Allah SWT. Umat Nabi SAW dipelihara oleh Allah SWT. Sehingga hari kiamat akan tetap ada kelompok atau golongan yang atas kebenaran, duduk di atas kebenaran. Mailah zaman fitnah macam mana pun, tetap ada golongan ni. Walaupun zaman Dajjal sekalipun. Sebab itu tidak boleh kita kata umat Islam semua rosak. Manusia semua dah tak boleh dipercayai, tak boleh. Kenapa? Pasti setiap zaman, setiap masa akan ada golongan, akan ada kelompok yang mereka di atas kebenaran. Mereka boleh dipercayai. Dan mereka adalah orang yang beramal, berilmu, berpegang betul-betul dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Tak lari sikit pun. Asli agama mereka, asli amal mereka. Allah, tidak ada bercampur dengan benda yang kebatilan ataupun benda-benda yang tak betul. Allah SWT. Okey ya, mereka sentiasa ada. Okay. Dan mereka inilah golongan yang perjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Dan mereka inilah memikul tanggungjawab dakwah. Allah SWT. Dengan adanya mereka ini, golongan ini menyebabkan kaum muslimin sentiasa ada dan kaum muslimin, orang mukmin sentiasa kuat. Ini golongan ni. Allah SWT. Okay, golongan
yang mereka itu golongan yang benar, golongan sesat dimenangkan oleh Allah, dan tidak ada siapa pun boleh menyakiti mereka, menghancurkan mereka. Yahudi ke, Nasrani ke, Iblis ke, syaitan ke, jin ke, Ifrit ke, tak kira apa saja musuh-musuh, tak akan boleh menghancurkan mereka. Kerana mereka dipelihara oleh Allah SWT. Dan mereka lah yang akan menangkan agama Allah SWT. Seperti mana Al-Habib Wakal Adni mengatakan, Islam itu kata dia pasti menang. Islam pasti menang. Itu janji Allah SWT. Bahkan ada golongan yang benar, tak akan hancur mereka sampai hari kiamat. Mereka akan menangkan agama, mereka akan kuatkan agama ini. Mereka akan terus berdakwah ke jalan Allah SWT. Tapi persoalannya, kata Al-Habib Wakal Adni, Allah SWT, mana dia rijal? Maksudnya apa? Ya, agama ni pasti akan menang. Tapi mana dia orang yang nak menangkan tu? Allah SWT. Kelompok yang benar, yang hebat ni, yang tak akan kalah dengan apa pun, memang wujud. Tapi siapa nak di kelompok ni? Itu masalahnya. Jangan hanya kita ini seronok dengan Islam akan menang. Tetapi hendaklah kita mencetak, mengeluarkan rijal. Apa? Para awliya, para salihin. Orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang berakhlak, orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang beriman. Orang yang ada hatinya hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Kita kena usahakan wujudkan manusia-manusia macam ni. Yang pertama, kita kena pastikan diri kita macam tu. Allah SWT. Bina diri maksudnya. Jangan kata Islam menang, Islam akan menang, Islam akan menang. Tapi mana dia orang nak menangkan Islam tu? Man ansari ilallah. Sayyidina Isa pernah tanya, dia punya hawariyun dia, sahabat-sahabat dia. Man ansari ilallah. Siapa nak tolong Allah? Kata para hawariyun, nahnu ansarullah. Kamilah yang akan tolong Allah Subhanahu, tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah pasti menangkan agama ni. Tapi persoalannya, mana dan siapa yang nak menjadi asbab datangnya pertolongan Allah dan kemenangan Islam. Allah akan menangkan Islam ni, tapi ada asbab dia. Asbab dia apa? Para awliya salihin yang perjuangkan agama. Orang soleh, orang cinta Allah dan Rasulnya. Sebab itu, kita kena niat, kita nak jadi orang yang menolong agama Allah di akhir zaman. Kita nak jadi orang yang menangkan agama Allah SWT. Kita nak jadi orang yang berada di atas kebenaran. Allah SWT. Yang berdakwah ke jalan Allah SWT. Allah SWT. Dan kita kena bina diri kita. Dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Paling kurang ngaji ilmu fardu ain. Lepas tu dengan amal. Dengan menjaga diri kita. Dengan banyakkan zikir kepada Allah. Dengan bina diri kita cinta Allah dan Rasulnya. Sehingga betul-betul mantap hati kita, iman kita mencintai Allah dan Rasulnya. Waktu itu barulah kita layak untuk menjadi golongan yang disebut oleh Nabi SAW. La yazalu ta'ifatun min ummati. Ta'ifah ni. Mereka tak akan kalah. Mereka tetap di atas kebenaran. Siapa pun tak boleh hancurkan mereka. Kerana bantuan Allah bersama dengan mereka. Pertolongan Allah bersama dengan mereka. Allah SWT. Jadi, Allah SWT. Kita kena berusaha untuk menjadi para pejuang, para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang ikhlas dalam berjuang agama Allah, dakwah ke jalan Allah, beramal soleh. Dan juga kita kena usaha mencetak, mengeluarkan, menjadi kelang, keluarkan para awliya salihin. Bagi yang ada ilmu, ajakkanlah orang ilmu. Ibu dan ayah, ajakkanlah anak-anak di rumah ilmu. Ajakkan mereka tarbiyah sunnah Nabi SAW. Bagilah rumah kita tu ada didikan iman pada anak-anak. Supaya anak-anak kita ini keluar dari rumah-rumah kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Menjadi penolong-penolong agama Allah. Menjadi para rijal, para salihin. Orang yang dapat buat kebaikan kepada semua orang. Siapkan rumah-rumah kita itu untuk mencetak para wali, para salihin. Tapi kena mulakan dengan diri kita. Yang jadi sebahagian ayah yang kita jumpa, dia kata, saya tak mau nak saya tak semayang walaupun saya tak semayang. Mana boleh begitu? Allah SWT. Dia nak kelang dia keluar produk canggihnya. Padahal kelang dia tu tahun 60-annya tak boleh. Dia tak ada teknologi yang canggih, nak keluar canggih-canggih. Dia ayamnya, tapi dia nak dia bertelur keluar rimau, mana boleh. Kita kena mulakan dari diri kita dulu. Okay, untuk menjadi para rijal, untuk menjadi orang penolong-penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak layak, tapi kita kena usahakan. Kita tak layak, tapi kita kena inginkan tempat ni. Kan Rasulullah nak menolong agama Allah. Sentiasa menolong agama Allah. Para sahabat menolong agama Allah.
Para awliya salih menolong agama Allah. Kita tak mahu jadi macam golongan ni. Golongan yang mereka tidak akan dikalahkan oleh apapun dan mereka atas kebenaran dan hidup mati mereka dalam ridha Allah dan mereka sentiasa menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan ni Taifah. Ya. Dan seterusnya hadis ke-8 berkenaan penyakit umat-umat terdahulu. Kepala lah ni. 7 minit. Sikit satu hadis ya. Cara laju habis kitab sikit. Cepat lagi habis. Hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam? Qalu al-asharu wal bataru wat takathuru wa tanajushu fi dunya wa tabaghudu wa tahasudu hatta yakuna al-baghyu rawu hakim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah ditimpa umat-umat terdahulu. Ini penting hadis ini pada pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Imam Amin. Ya. Hadis ini sangat penting pada pagi ni. Allah SWT. Hadis riwayat Imam Hakim iaitu Nabi SAW sabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Satu adalah Habib Wakal Adni selalu sebut, Allah SWT, penyakit umat akhir zaman. Tetapi sebaiknya saya impikan juga untuk menyusun buku ataupun kitab lah berkenaan dengan penyakit-penyakit umat akhir zaman disebut oleh Nabi. Banyak hadis Nabi kata, kamu akan ditimpa penyakit umat terdahulu. Umat akhir zaman ni penyakit dia macam ni, penyakit. Allah SWT. Allah SWT. Kita teringin nak susun satu buku, kita tulis, kita susun hadis-hadis semua tentang penyakit-penyakit umat akhir zaman, lepas tu ubat dia apa? Ada ubat pun Nabi bagi. Macam nak ubati penyakit umat akhir zaman. Macam nak Allah SWT. Kita settlekan masalah yang berlaku di akhir zaman. Semua ada hadis Nabi SAW. Nantilah kalau ada peluang nanti. Allah SWT. Sebab ramai orang di akhir zaman ni, mereka hanya baca hadis-hadis tentang apa yang berlaku di zaman ni. Penyakit, tentang masalah, tentang kejahatan. Tapi dia tak baca pun hadis-hadis yang Nabi telah bagi tahu tentang macam mana nak hadapi akhir zaman, macam mana nak ubati penyakit umat akhir zaman, macam mana nak elokkan diri kita. Hanya cerita penyakit, tak cerita ubat. Sepatutnya kita belajar hadis akhir zaman, kita belajar dua-dua sekali. Yang pertama, tentang masalah-masalah, fitnah-fitnah dan juga penyakit-penyakit umat akhir zaman. Yang kedua, macam mana kita nak ubati, macam mana nak elak dari fitnah, macam mana nak selamat. Semua ada panduan daripada Nabi SAW. Dan lebih baik lagi kita memilih kitab fiqh tahulat. Dalam tu ada semuanya. Okay, Sebab berbicara tentang akhir zaman tak cukup cerita. Tapi kena ada fiqh, kena ada kaedahnya, kena ikut, dia panggil apa? Susunan-susunan, khususnya yang dibuat oleh Al-Habib Wakal Adni berkenaan dengan Arkanuddin, rukun-rukun agama ada 4. Yang keempat tu dibahaskan tentang alamat-alamat kiamat. Apalah. Ada peluang kita mengajilah kitab tu nanti. Umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu itu? Kalau Nabi sebut penyakit umat-umat terdahulu, kebiasaan penyakit ini adalah penyakit yang ada dalam hati Yahudi dan Nasrani. Orang lain ni duk bahas penyakit COVID. Ada lebih bahaya daripada COVID. COVID itu tak serta-merta bahaya tu. Tak serta-merta bahaya. Tapi ada lebih bahaya daripada COVID. Kalaupun orang kata bahaya COVID, dia setakat mana? Okey, dia patah mati. Okey, lepas mati, ada lagi sakit COVID tu? Tak ada. Habis. Akhir tak lah. Kalau orang beriman, dia duduk dalam syurga. Nikmat dia dalam kubur. Tak ada penyakit COVID. Tak ada. COVID tak bawa sampai kubur. Bahaya tak? Tak bahaya. Tapi ada penyakit yang bahaya. Penyakit yang bahaya ni apa? Hasad, dengki, Allah SWT. Dan lain-lain lagi lah. Maksiat. Itu penyakit. Zalim. Itu penyakit. Yang mana penyakit ni dunia pun ada. Akhirat nanti lagi sakit. Diazab, na'udzubillah min dzalik. Itu lagi bahaya. Orang lah ni, dia nak cegah COVID. Tapi dia tak cegah punca COVID. Apa punca COVID? Maksiat. Kemungkaran. Nah, itu tak cerdik lah. Tak cerdik. Mereka sebut nama mereka pakar, mereka tak pakar sebenarnya. Mereka tak pakar. Kenapa? Mereka tak ada hati yang
bercahaya, mereka tidak ada iman dalam hati mereka. Sehingga mereka nampak penyakit ni perlu dihilangkan, tapi tak nampak punca penyakit yang penting untuk kita hilangkan dulu. Punca penyakit adalah maksiat. Punca wabak adalah maksiat. Allah selamat. Ni nak hilangkan penyakit, tak hilangkan punca penyakit. Tak habis-habis lah. Itu makin naik tu. Balak lah tu. Musibah tu. Alhamdulillah handalik. Duk kata kita nak lawan COVID. Siapa kita nak lawan COVID? Kita tak perlu lawan COVID. Kita tinggalkan kemungkaran. Tinggal maksiat. Balik pada Allah. Kata kita tak mampu untuk ubah apa pun. Teknologi kita canggih tapi kita tak mampu buat apa-apa. Allah SWT. Tapi bila manusia semakin sombong, mereka mengatakan mereka pandai, mampu segala-gala, maka Allah uji lagi. Okey ya. Tak apalah. Allah SWT. Okey. Kebiasaan kalau Nabi sebut penyakit umat terdahulu adalah penyakit Yahudi dan Nasrani. Okey ya. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit pernah menimpa umat terdahulu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, penyakit-penyakit itu adalah terlalu banyak bersukaria, banyak sonok. Itu penyakit tu, banyak sonok. Okay. Macam nak sonok kan? Allah SWT. Ada orang sonok, nak sonok mabuk. Ada orang nak sonok isap itu isap ini, ganja lah apa semua. Itu penyakit. Ada orang nak sonok kena ada perempuan. Ada orang nak sonok joli. Ada orang sonok pergi berjalan mata masuk tempat usap maksiat. Itu semua adalah penyakit-penyakit umat akhir zaman. Allah SWT. Yang akan binasakan mereka. Yang kedua, terlalu mewah. Terlalu mewah. Kita boleh tengok di akhir zaman ni, orang kaya terlalu mewah. Padahal orang kaya boleh dia nak mewah, tapi jangan berlebihan. Dan dia perlu tengok orang miskin, orang yang perlu kan. Sebab tu saya kata hari tu, kalaulah orang kaya semua peduli orang miskin, mana ada orang miskin di Malaysia? Tak ada. Orang kaya terlampau banyak ni dalam Malaysia ni. Terlalu banyak orang mewah. Kita jangan hanya nampak orang miskin banyak, orang kaya tu lagi banyak. Tetapi masing-masing tak peduli orang miskin. Masing-masing hanya fikir perut mereka, rumah mereka, kereta mereka, anak cucu mereka. Simpan duit banyak-banyak. Allah SWT. Nak makin kaya. Dah kaya nak kaya lagi. Dah kaya nak kaya lagi. Allah SWT. Tetapi kalau orang kaya semua peduli orang miskin, tidak ada orang miskin di dunia ini. Tidak ada orang miskin di negara kita khususnya. Tidak ada. Takkan ada. Tetapi bila orang kaya nak mewah, nak terlalu mewah, nak lebih mewah, mikirkan kemewahan tapi tak mikir untuk menolong orang lain, tak. Ada orang kaya marah kita sebut macam ni, dia kata, saya tolong juga Ustaz, jangan cakap betul, saya tolong juga. Kamu tolong waktu musim tertentu Kamu tolong waktu mana ada kepentingan tapi tak tolong betul-betul. Allah SWT memberi secara sama rata kekayaan yang kamu ada. Okay, ya. Terlalu mewah. Terlalu mewah. Okay, ya. Orang kaya kita pelik yang kita tengok buat rumah besar nak buat apa. Ada orang kita tengok dia buat rumah sampai 3 tingkat. Rumah 3 tingkat. Bilik sampai 10 contoh. Terlalu mewah tu. Nak buat apa rumah macam tu? Apa manfaat dia? Rumah besar mana pun, kita akan guna beberapa ruang saja. Dapur sikit, ruang tamu sikit, tandas, bilik, itu saja. Yang lain itu baki untuk apa? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okey ya. Senang. Yang ketiga, mengumpulkan harta banyak sebanyak mungkin. Ini penyakit umat akhir zaman. Duk himpun harta sebanyak mungkin. Tak peduli dah zakat. Tak boleh sedekah. Tak boleh tolong orang. Tak boleh orang yang perlu. Bila orang kata orang susah, orang perlu, dia kata apa? Kerja. Dia kata nak dia kerja. Jangan malas. Tu dia panggil kurang ajar lah. Okay, ya. Orang minta orang susah. Dia kata apa? Usahalah sendiri. Kata dia jangan malas sangat. Pergi dah kerja. Orang minta jangan kata macam tu. Bagi sudah. Dia nak kerja tak kerja, itu terpulang pada dia lah. Yang penting kita dah tolong. Itu hak sesama Muslim. Tidak pula ada hadis Nabi SAW. Bila ada seorang meminta pada Nabi, Nabi kata, pergi dah kerja. Buat malas sangat. Kerja minta ke orang? Tak ada. Nabi la yas'alu syai'an illa a'tah. Itu hadis. Nabi tidak minta sesuatu, tidak diminta sesuatu kepadanya, melainkan dia beri. Dia bagi saja. Allah SWT. Kalau nak nasihat orang, bukan macam tu. Allah SWT. Bukan macam tu. Okay. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Kerja himpun harta. Okay, ya. Allah SWT. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Ini penyakit umat akhir zaman. Berlaku tak? Berlaku. Pakat lawan tipu menipu sebab nak rebut harta benda dunia. Tambah-tambah ahli politik. Lagi penipu kuat. Okey ya.
Tak maaf sebut. Orang bisnes penipu kuat. Bisnes banyak penipu kuat. Orang buat bisnes, berniaga. Allah sana. Macam-macam lah. Banyak akan muncul golongan-golongan penipu semata-mata nak merebut harta benda dunia. Nak kayakan diri dia, nak kayakan kroni dia, nak kayakan orang dia. Ini banyak. Sanggup tipu menipu dalam merebut harta dunia. Ini adalah penyakit-penyakit umat akhir zaman. Khususnya saling memarahi. Saling memarahi. Akhir zaman akan ada penyakit dia panggil saling marah. Dia ni marah ni, ni marah ni, ni tak puas hati, ni tak puas hati. Semua menzahirkan kemarahan, semua menzahirkan tak puas hati. Kan kita boleh tengok di Facebook lah ni, semua orang nak marah semua. Yang ni marah kerajaan, yang ni marah ahli politik, yang ni marah bos, yang ni marah orang masyarakat. Ini marah orang kaya, ini marah orang miskin, ini marah suami marah isteri, isteri marah suami. Anak marah ayah, ayah marah anak. Marah saja. Hidup dalam keadaan saling marah-memarahi. Pakat lawan marah. Semua tak kena, semua nak marah. Bos marah dia punya orang dia marah bos dia. Semua tak puas hati. Ini zaman hilang kesabaran. Ini zaman orang dah tak ada ketenangan jiwa. Semua orang tekanan, stres, nak marah saja. Dan ini di antara penyakit-penyakit umat akhir zaman dan di antara alamat-alamat kita hampir dengan kiamat. Orang meluahkan perasaan, orang marah. Dulu kalau orang nak tegur di Facebook, orang akan cakap elok. Tapi lah ni kalau orang nak tegur di Facebook, dia duduk lerita. Dia buat macam mana? Dia duduk lerita, dia buh kat depan tu. Saya nak tegur sikit lah. Saya dah tak puas hati dengan siapa yang berlaku lah ni. Cakap elok tak boleh kah? Okey ya. Aku tak boleh kata aku marah betul ni. Iyalah, kalau ya kamu marah tapi tak payahlah beritahu aku marah. Orang tahulah aku marah. Tuan-tuan tahu tak saya marah lah? Tahu. Okey ya. Jadi ini akhir zaman. Akhir zaman orang akan zahirkan kemarahan, marah. Isteri marah dengan suami dia zahirkan. Dia buat dalam Facebook. Aku tak puas hati dengan suami aku ni. Dia tulis sampai panjang-panjang. Sama juga suami. Macam seterusnya. Jadi kita tetaplah ada kesabaran, ketenangan dan jangan kita terlalu menzahirkan kemarahan kita sampai buruk akhlak kita. Kita boleh marah tapi marah kerana Allah SWT. Kita boleh marah tetapi kita marah yang tidak sampai mendatangkan dosa, mendatangkan memperlihatkan buruknya akhlak kita. Allah SWT. Yang keenam, dengki-mendengki. Itu penyakit umat akhir zaman. Dengki-mendengki ni sangat banyak berlaku pada hari ini. Khususnya dalam masyarakat Melayu. Dengki-mendengki. Allah SWT. Sehingga kan kadang-kadang sesama orang alim, sesama madrasah agama, saling dengki-mendengki juga. Sesama masjid, sesama ejekan masjid, saling dengki-mendengki. Sampai tahap macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Okey ya. Saling dengki-mendengki sehingga jadi zalim menzalimi. Itu akhir zaman. Manusia akan Allah SWT menjadi saling dengki-mendengki sehingga menjadi zalim menzalimi. Allah SWT benci membenci. Akhir zaman. Mula-mula dengki, lepas tu dia mula sakiti orang dia dengki. Buat santau, dia fitnah, dia cerita buruk orang tu, macam-macam. Dia nak orang yang dia dengki tu, semua orang dengki juga pada dia. Ataupun dia nak orang yang dia dengki tu, semua orang benci pada dia. Allah SWT. Dia nak orang yang dia dengki tu jatuh. Ni akhir zaman. Bahkan suka pula bila melihat saudara se-Islam di sini jatuh. Saya ngaji di Kota Tarim. Habaib kita sebut, tuan kita di sana Kota Tarim sebut, dia kata apa? Kita malang sungguh akhir zaman, kata dia apa? Orang Islam sendiri gembira tengok orang Islam jatuh. Maksudnya gembira. Kata guru kami, tengok waktu mana Salahuddin Al-Ayyubi memasuki Baitul Maqdis, dapat balik Baitul Maqdis, rampas balik dua tentera salib. Salahuddin Al-Ayyubi. InsyaAllah Baitul Maqdis akan bebas, tak lama lagi Imam Mahdi akan muncul insyaAllah. Ya. InsyaAllah mudah kita sempat zaman tu melihat Baitul Maqdis dibebaskan dan kita niat, kita doa pada Allah semoga kita dapat pijak ke Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi bila menang dengan tentera salib, dia masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan muka ni letak atas belakang kuda. Tunduk. Menang dalam keadaan tunduk.
Tunduk dalam keadaan takut pada Allah, malu pada Allah. Pandang ini pemberian pada Allah, kami tak ada apa-apa. Kan sebab hebat kami. Allah. Itu depa akhlak mereka macam tu, depa jatuhkan siapa? Jatuhkan kafir. Allah SWT. Sepatutnya dia hanya tunduk. Hanya Allah menang dah. Allah bagi. Ni ujian besar ni. Aku di YB ni. Aku lepas ni, aku dah di wakil rakyat ni. Ni besar ni. Dia panggil tanggungjawab aku ni. Astaghfirullah. Astagfirullah. Takut tak dapat nak amal, tak dapat nak jalan ke mana. Tak berani nak angkat. Oh. Tak berani nak tepuk tangan macam tu. Tak berani. Salahuddin Nabi tunduk. Takut pada Allah SWT dengan kemenangan yang Allah beri sebagai ujian kepada dia. Orang lain ni jatuhkan saudara dia sendiri, bukan orang kafir, bukan orang tentera salib pun. Saudara dia sendiri, se-Islam sendiri. Mana akhlak Islam kita? Tidak ada akhlak Islam. Sedangkan kita orang Islam kalau lihat kawan kita jatuh walaupun dia jahat, kita kena dua perasaan. Yang pertama, terkesian kat dia, kesian kat dia. Allah. Kesian ni sebab apa? Sebab dia itu jatuh sebab dia orang yang tak baik lah jatuh. Allah SWT. Sebab kita nak semua orang Islam mulia, semua orang Islam diangkat oleh Allah jadi mulia, jadi hebat. Itulah tanda iman kita pada sama kita. Iman kita pada Allah, dan itu tanda sempurna iman kita, iaitu kita kasih sayang sama kita. Yang kedua, kita doa pada dia, ya Allah, kalau dia jatuh ni sebab kezaliman dia, jahat dia, ya Allah ampunkan dosa dia. Beri hidayah pada dia, jadikan kesedaran jatuh ni. Itu saja. Bukan jatuh dah, itulah lawan kami sangat. Kami kuat sekali. Itulah nak. Tak. Jadi akan berlaku saling hasad menghasad sehingga akan terjadi zalim menzalimi di akhir zaman. Allah SWT. Kadang seorang tu hasad pada orang sampai orang tu kena penjara dia buat. Dia buat fitnah macam-macam sampai orang tu kena penjara. Kena hukum dalam penjara. Padahal dia tu tak buat apa. Cuma hasad. Sebab itu akhir zaman ni kata Imam Haddad dalam kitab dia, kebanyakan baca dua surah. Yang pertama surah Al-Falaq, yang kedua surah An-Nas. Qul Al-Falaq dan Qul Bin-Nas. Kenapa akhir zaman ni fitnah sangat besar? Tengok di akhir zaman, tengok di zaman kita duduk ni. Kita lah umat akhir zaman yang paling last sekali. Yang segala kejahatan telah berkumpul di waktu kita ni. Syaitan, iblis waktu ni dia buat kerja habis-habis. Kira dia panggil apa? Masa tambahan dah ni. Satu sama dah. Masa tambahan ni kira betul-betul nak bagi menang ni. Allah SWT. Waktu ni dakwah pun banyak. Iblis, syaitan pun banyak. Dakwah makin kuat waktu ni. Para ulama makin kuat dakwah untuk bawa kita pada Allah. Sebab akhir zaman ni. Untuk selamat dari fitnah. Syaitan, iblis makin kuat juga dakwah dia. Satu sama. Masa tambahan dah masuk. Siapa nak menang tak tahu. Yang pastinya, iblis, syaitan, jin, waktu ini adalah saat terakhir sekali mereka buat kerja. Waktu akhir. Sebelum muncul Imam Mahdi. Sebelum muncul Imam Mahdi, mereka cuba merancang untuk menghancurkan Islam, umat Islam, dan cuba menyekat kebangkitan Islam. Itu akhir zaman. Tapi kita jangan peluang. Kita tetap di atas jalan agama Allah SWT, tetap meminta pertolongan daripada Allah SWT. Dia bersungguh-sungguh dah waktu ni, iblis, syaitan dan sebagainya. Okay, ya? Allah SWT. Sebab akan naik nanti kerajaan sihir, akan naik nanti kerajaan syaitan, kerajaan iblis. Maka waktu inilah saat mereka menyebarkan sihir, menyebarkan kejahatan, keburukan, menyebarkan penyakit. Kenapa? Kerana nak buat persediaan untuk menyambut Dajjal. Tetapi sebelum datangnya Dajjal, akan muncul Imam Mahdi. Okay. Ada orang dia kurang tepat membaca hadis-hadis akhir zaman. Mungkin dia hanya baca, tak belajar dengan kaedah yang betul. Dia kata apa? Dajjal akan keluar lah ni, kata dia. Ni COVID ni, Dajjal nak keluar. Tak tepat. Yang tepatnya Imam Mahdi akan muncul. Bukan Dajjal. Kalau Dajjal keluar dulu, baru Imam Mahdi, macam tu tak ada peluang untuk umat Islam ni akan kembali pulih. Bahkan kalau Dajjal keluar dulu, baru Imam Mahdi keluar, Imam Mahdi tak ada kerja, duduk saja. Pencen awal terus. Keluar, dapat terus sebab pencen. Letak jawatan dilucut terus. Kenapa? Tugas Imam Mahdi untuk datang, untuk menghapuskan kezaliman yang ada. Jadikan dunia ini penuh dengan keadilan. Sampai umat Islam kembali pada Islam, kembali dalam keadaan aman, taqwa pada Allah. Waktu tu Dajjal muncul untuk rosakkan zaman Imam Mahdi. Allah SWT. Lepas tu Imam Mahdi di penghujung pemerintahan dia tak boleh nak buat apa-apa. Hanya turun Nabi Isa turun. Hanya tunggu Nabi Isa turun, bunuh Dajjal. Selesailah Dajjal. Nabi Isa pula merintah 40 tahun. Tapi kalau lah Dajjal keluar dulu, baru Imam Mahdi, dia bukan hidup zaman Dajjal. Dia bukan untuk zaman Dajjal. Dia sebelum zaman Dajjal. Kalau Imam Mahdi keluar lepas zaman Dajjal, maksud dia apa? Imam Mahdi tak ada kerja apa sebab tu kerja Nabi Isa untuk hapuskan Dajjal. Imam Mahdi nak buat kerja apa? Sebab Nabi Isa akan turun, dia akan merintah. Imam Mahdi tak merintah lah.
Lepas tu pencen lah. Keluar-keluar pencen terus. Allah senang amat. Tunggu lamanya nak keluar, tengok pencen. Sebab surat pencen apa? Tak tepat membaca akhir zaman. Ha? Kalau keluar dia kata bisa settle bang, aku kira tak ada kerja apa dah ni. Tak, Imam Mahdi akan sungguh-sungguh untuk menjadikan dunia ini penuh dengan keamanan. Sesungguh dia dalam kepimpinan dia. Dalam waktu pemerintahan dia. Sampai muncul Dajjal merosakkan apa yang ada. Kerana kata ulama sebab Dajjal keluar kerana marah dengan Imam Mahdi. Kerana Dajjal lah ni dah buat persediaan untuk kemunculan dia. Kubu-kubu dia, pusat-pusat dia, orang dia telah bersedia nak menyambut Dajjal. Suasana pun dah sesuai untuk menyambut Dajjal waktu ni. Tapi Allah tak biarkan orang kafir menang, dia panggil apa? Mudah. Allah hancurkan dulu perancangan mereka dengan Imam Mahdi. Bila makin hancur kubu-kubu Dajjal, makin lemah pengikut Dajjal, waktu tu barulah Allah munculkan Dajjal. Dajjal akan muncul di waktu dia dah lemah. Kekuatan dia dah lemah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita pula, Allah jadikan dia menang pula. Dia dapat kuasai pula dengan kejahatan pula. Tetapi tak lama lepas tu Allah akan datangkan Nabi Isa untuk bunuh Dajjal. Itu rahmat Allah. Tapi kalau lah muncul Dajjal dulu, habislah kita semua. Kita dah tenat tengok muncul lah Dajjal, habis. Tak ada peluang untuk kita menang lah. Allah senang. Tetapi Allah munculkan Imam Mahdi untuk selamatkan umat Islam sebelum keluar Dajjal. Umat Islam akan kembali kepada Allah sebelum keluar Dajjal. Satu Nabi kata apa? Aku tak takut. Aku tak takut. Dajjal menyesatkan kamu, aku tak takut. Orang beriman, Nabi tak takut. Yang aku takut, ulama usuk, kata Nabi SAW. Lebih aku takuti ialah ulama usuk. Allah sesenang. Dan ada beberapa hadis Nabi kata, aku tak takut kamu Dajjal, yang aku takut ini. Aku takut ini. Yang lebih daripada Dajjal ada lebih daripada Dajjal. Tapi Dajjal Nabi kata, ada setengah hadis Nabi kata aku takut. Ada hadis Nabi kata aku tak takut. Aku takut ada yang lebih aku takut lagi. Kenapa? Maksudnya apa? Orang Islam dah kuat iman, dah kuat agama mereka sebelum muncul Dajjal. Allah dah siapkan umat Islam. Keluar Dajjal, orang beriman tak ikut. Kenapa? Imam Mahdi telah mimpin mereka. Imam Mahdi telah kuatkan iman dan juga Islam yang daripada orang Islam. Imam Mahdi dah bertugas. Imam Mahdi dah buat kerja. Maka Dajjal keluar, maka tidak lut langsung orang Islam untuk ikut Dajjal. Yang ikut ialah orang lalai, yang orang betul-betul sayang syahwat maksiat dah. Ikut. Macam tu. Dan Dajjal tidak dapat pengaruhi sikit pun orang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Jadi nak membaca akhir zaman mestilah dengan kaedah yang betul. Itu akan muncul Imam Mahdi dulu, selepas itu barulah Dajjal. Lepas itu barulah Nabi Isa AS. Itu yang tepat sekali. Okay, Berpandukan hadis Nabi SAW. InsyaAllah nanti kita akan sambung dengan hadis yang lain. Kerana Islam kembali asing. InsyaAllah dalam sebulan yang khatam kot. Sebulan khatam. Ada apa ni? Alhamdulillah pada pagi ini tak ada tajaan. Hamba Allah pada benda baru salat tinggi. Selangor. Mohon Ustaz doakan supaya Allah ampunkan dosa kedua arwah ibu ayah. Diberi pemudahkan semua urusan kami sekeluarga di dunia dan akhirat. Diberi kemudahan untuk beribadah, dimatikan dalam iman serta selamat di fitnah akhir zaman, dan doakan saya dapat pencen hujung tahun nanti. Amin. Semoga Allah kurniakan segala hajat ini. Berkat pagi hari Rabu, berkat hari-hari 10 awal Dhul Hijjah, hari yang sangat dimustajabkan, hari yang sangat dikasihi oleh Allah SWT. Khususnya Akmal Fahim bin Fakhruzi daripada Batas Kedah. Doakan moga saya cepat sembuh. Doakan semoga Allah bersihkan hati saya. Allah kurniakan makrifat mengenai Allah dan diberikan kebaikan dan akhirat, mendapat ridha dan kasih sayangnya, serta selamat di fitnah akhir zaman. Begitu juga umat Islam seluruhnya. Amin. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Sebenarnya hamba Allah Bidal Ustaz diniatkan untuk arwah Mona Suaid serta keluarga. Semoga Allah berikan kekuatan dan ketetapan iman beribadah pada Allah. Semoga Allah kabulkan. Seterusnya hamba Allah Bidal Ustaz, mohon doakan saya sihat dan dapat istiqamah melakukan ibadat kerana Allah. Saya juga hadiahkan buat pahala buat kedua arwah ibu bapa serta seluruh muslimin dan muslimat. Amin. Semoga Allah sampaikan semuanya. Sebenarnya hamba Allah Bidal Selangor, mohon doakan dikurniakan rahmat, kasih sayang dan hidayah buat ahli keluarga, diberi kesembuhan buat pesakit-pesakit Covid. Semoga Allah angkat wabak ini. Amin. Semoga Allah beri kesembuhan kepada kita semua, diangkat segala wabak. Sebenarnya Norisah Hashim Sungai Petani, doakan hidup saya dilimpah dengan kasih sayang Allah dan makhluknya. Amin. Semoga Allah beri kasih sayang. Saya Puan Noni daripada Terengganu, doakan kami sekeluarga sentiasa dalam taufik hidayah Allah dan anak-anak dilembutkan hati mereka. Semoga Allah jadikan anak ni soleh-solehah, lembutkan hati mereka dan juga anak-anak kita semua. Khususnya Nur Rawiyani
Rawiyani binti Mamat daripada Terengganu, moga anak autism sembut hati, semoga Allah lembutkannya, dan semoga Allah jadikan dia adalah anak yang soleh, anak yang menggembirakan hati ibu dan ayah. Semoga Allah beri kesabaran dan keridhaan pada ibu dan ayah untuk membimbing anak yang macam ini, dan semoga Allah jadikan anak ini istimewa di dunia dan akhirat, menjadi kebaikan, menjadi asbab ibu dan ayah dapat masuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita daripada penyakit umat akhir zaman. Semoga Allah selamatkan kita daripada segala fitnah, segala hasad, orang yang hasad, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada sihir, daripada segala fitnah dajjal, daripada segala kejahatan dibawa oleh tentera-tentera dajjal dan syaitan. Ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sawi Latif.